والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bustanul Arifin karangan Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, terjemahan Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'anallahu bi'ulumihim fid darain amin. Kita muka surah 88. Katanya kedua, betul tak? Diriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim rahimahullahu ta'ala daripada Abi Yahya bin Abi Kathir berkata, la yustata'ul ilmu birahatil jism. Artinya, sebenarnya ilmu itu tidak akan dapat dicapai dengan kerehatan badan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Muslim rahimahullahu subhanahu wa ta'ala dalam kitab sahih beliau, ketika beliau membincangkan tentang waktu-waktu sembahyang, tiba-tiba beliau memasukkan suatu athar yang diriwayatkan daripada seorang ulama besar, seorang ulama besar di dalam generasi salaf dulu yang dikenali sebagai Yahya bin Abi Kathir. Yang mana Yahya bin Abi Kathir, dia khabar lagu mana ilmu ini tidak dapat dicapai dengan kerehatan tubuh badan. Maksudnya untuk mencapai ilmu mesti dengan bersusah payah. Hak yang dia cerita ni, yang Yahya bin Abi Kathir maksudkan adalah ilmu agama ataupun ilmu yang berkait dengan agama. Tapi sebenarnya bukan hanya ilmu agama sahaja yang perlu kepada penat dan susah untuk mencapai ilmu. Bukan ilmu yang berkait dengan dunia sekalipun, ilmu yang berkait dengan kehidupan di atas dunia pun sekalipun perlu kepada susah. Orang yang tidak ingin merasakan kesusahan di dalam menuntut ilmu, dia akan kekal berada dalam kejahilan sehingga dia mati. Apa yang disebut oleh Yahya bin Abi Kathir ni berkait dengan ilmu agama. Kita jangan anggap orang yang jadi alim, orang yang banyak ilmu, orang yang jadi ulama, kita jangan anggap dia belajar mudah-mudah je, kan? Bahkan dia, kalau kita tengok sejarah dia belajar memang cukup luar biasa. Memang cukup luar biasa orang belajar untuk betul-betul jadi alim. Tapi kalau untuk sekadar nak goreng nak goreng depan atas meja kuliah ni, tu tak perlu ngaji dalam-dalam. Tu ingat sikit benda yang kita baca, pandai cakap pula, selesai dah, buat nakal-nakal sikit. Kita orang awam, kita tidak dapat menilai siapa orang yang betul-betul alim dan siapa orang yang tidak alim. Orang awam kebanyakannya dia tertipu dengan kepetahan di dalam bercakap, terus dikata orang ni orang alim, orang awam. Sebenarnya kita bukan orang awam yang menentukan siapa orang alim. Yang menentukan orang itu alim ataupun tidak adalah para alim ulama sendiri. Jadi kalau para alim ulama mengiktirafkan keilmuan seseorang, bermakna orang itu adalah orang alim. Bukan dia yang mengiktirafkan diri dia, dan bukan orang ramai yang mengiktirafkan diri dia. Tetapi zaman kita ni, kalau orang tu viral, ramai pengikut dia, orang follow dia,
sama ada ilmu ataupun tidak, nombor 2, maka orang tu akan dijulang sebagai ulama besar. Tapi sebenarnya ukuran ulama bukan begitu. Orang yang betul-betul ingin menjadi ulama, dia perlu melalui tangga yang pertama, menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu bukanlah biasa, bukan menuntut ilmu yang luar biasa. Menuntut ilmu yang luar biasa, menuntut ilmu, bukan menuntut ilmu cara biasa. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba boleh buat contoh, hamba nak buat contoh sahaja. Nak contoh sahaja orang yang sungguh belajar. Hamba masa duduk di belajar di Fatani, pondok di Fatani, kita tidur dalam pukul 1 pagi, kadang-kadang pukul 2 pagi baru tidur. Lepas tu bangun pukul 5 bangun dah. Pukul 1, pukul 2 pagi baru tidur, kadang-kadang pukul 5 bangun dah. Dan ada setengah-setengah kawan-kawan hamba lah, hamba dah orang nak sampai tahap pukul 3 pagi baru tidur, pukul 5.30 bangun. Lepas tu tidur pula qailulah tu sebelum daripada zuhur, tidur sekejap. Gitulah setiap hari. Dan buat benda duduk belajar siang malam, duduk belajar siang malam. Memang letih, tapi begitu cara untuk mencapai ilmu. Orang yang tidak sanggup untuk berjaga malam, dia tidak akan dapat mencapai ilmu yang tinggi. Amun nak contohlah satu contoh. Ini satu contoh sahaja. Baik. Antara ilmuwan di Terengganu adalah Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus, hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Tak ada orang yang tak kenal orang Terengganu. Baik. Amba ingat masa berkecil-kecil. Dia belajar sungguh masa berkecil-kecil. Dah hamba tahu mana? Hamba tahu sebab dia mari belajar rumah. Dia mari belajar dengan ayah hamba. Baik, ada maksud waktu dia lepas asar, waktu dia lepas isyak, duk berulang dengan ustaz tu, berulang dengan ustaz ni. Cuma hak yang hamba ingat, ada rumah hamba tu lepas asar, mari ada dengan motor 885 dia. Oh, mari. Mari motor 885 dia masa tu, motor 885 je. Baik. Sebab catat atas kepala, hamba ingat lagi masa tu, masa kecil-kecil, mari kat rumah lepas asar. Kadang-kadang sambung waktu lain pula. Padahal masa tu dia nikah dah, ada anak bini dah. Lepas tu sahabat-sahabat yang di rumah dia, kalau duduk sampai rumah dia, duduk mulut duk bobek duk mengapai. Hamba tak tahu lah. Hak lain. Cuma hamba royak benda hak yang hamba tengok depan mata. Jadi begitu cara untuk mendapat ilmu. Bukan hanya belajar, bukan hafal. Belajar tu asah dah, belajar. Lepas daripada tu hafal pula, tanda pula benda hak yang belajar. Buka kitab tu, buka kitab ni. Dan di berakhir sungguh beli kitab. Hamba ingat, hamba cerita ni benda hak yang hamba masa kecil tu hamba ingat lagi. Dan dia bagi sokmo rumah. Tekah hidup mari belajar pun, dia mari buat baju. Masa tu ayah menjahit baju. Dia mari sokmo. Dia cerita, siapa pula kitab Ibn Mesir, beli kitab, berakhir sungguh beli kitab. Masa zaman tu maksudnya orang yang belajar bersungguh, maka akhirnya dapat ilmu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ni bukan diperolehi dengan rehat tubuh badan. Bukan sebenarnya letih. Ilmu agama bukan sikit banyak. Orang hak belajar, contoh orang hak yang nak mendalami fiqh. Orang hak nak mendalami fiqh, dia tidak boleh semata-mata belajar fiqh. Mesti kena belajar ilmu alat. Ilmu alat, ilmu nahunya, ilmu sarafnya, ilmu balaghahnya. Dia kena belajar belaka. Belajar. Dah hafal. Kalau dah hafal, pelawak. Dia tidak akan pandai, tidak akan mahir kalau tidak hafal. Mesti kena hafal, kerana ilmu adalah ingat. Bukan ilmu duduk dalam kitab. Ilmu apa yang ada dalam dada. Setiap ilmu kena ada matang-matang hak yang dihafal. Baik, kalau ilmu nahu sekurang-kurangnya matang Al-Ajrumiyah, kena ngapa? Kitab matang Al-Ajrumiyah. Baik. Lepas tu kalau tu sekurang-kurang satu kitab matang Al-Ajrumiyah. Lepas tu kalau nak tinggi sikit, tinggi banyak dah ni, matang Al-Alfiyah karangan Imam Ibn Malik. Begitu juga ilmu saraf, orang ngapa matang Bina. Lepas tu ngapa matang Izi. Kalau ilmu fiqh, orang ngapa kitab matang Safinatun Najah, kitab matang Al-Ghayah wa Taqrib.
kita matang zubak. Ngapa belaka? Ngapa? Hak ni ngapa? Hak ni kena ngapa? Hak ni kena ngapa? Ngapa belaka? Baik. Ngapa saja masih lagi belum mencukupi. Kena faham pula apa hak yang kita hafal. Benda hak yang hafal ni, benda hak yang kita hafal, kalau kita tidak ulang, tidak ingat. Kalau kita tidak ulang, kena ulang sokmo. Kena ulang sokmo. Dia masalah ulang. Ngapa tu payah dah. Nak ulang tu Allah Rabbi lebih lagi payah. Lebih lagi payah. Amba dulu mengapa kitab matang Alfiyah. Setiap hari amba ulang. Amba ulang. Tapi bila ni amba dah ulang dah. Orang suruh baca bulan start berdawah sampai dah ingat dah. Lama dah tinggal. Belah-belah tahun dah kita hafal. Dah ingat dah. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Ilmu ni tidak dapat dicapai melainkan dengan kepenatang, dengan susah. Dan diriwayat, tapi kalau sekadar ilmu fardu ain, kalau kita nak mendalami ilmu fardu ain tu taklah susah sebagaimana untuk jadi betul-betul orang alim. Untuk ilmu fardu ain belajar dengan orang-orang hak yang pandai. Dan kita ada ruang masa di antara maghrib dengan isyak. Okey, kita duduk cari-cari majlis-majlis ilmu hak yang didedahkan dengan kitab-kitab fardu ain di antara maghrib dengan isyak. Lepas dah, selesai dah. Tapi pun antara maghrib dengan isyak pun bukan benda yang susah, benda payah, bukan benda senang jugalah, benda payah. Benda payah juga duduk antara maghrib dengan isyak ni. Benda payah juga. Tambah duduk dalam majlis ilmu ni, mereka orang yang telah terbiasa. Ia berbeza masuk dalam kelab malam. Kelab malam 2 jam pun tak apa, 3 jam pun tak apa, sebab kena dengan nafsu. Amba tak biasa masuk kelab malam kabar tu sebab benda yang kena dengan nafsu. Dia kita benda yang kena dengan nafsu tak apa, tak ada masalah. Tengok bola, hak yang peminat bola, hak yang main bola pukul 3 pagi bangun. Main bola 3 pagi sanggup bangun. Siapa kau 5. Tapi kalau ajak qiyamul lail tak boleh weh, sebab amba tua dah, darah tinggi pun sekali. Tapi benda hak yang sesuai dengan nafsu dia boleh ada. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya dan diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari radhiyallahu anhu daripada Rabi'ah, iaitu guru kepada Imam Malik. Imam Malik antara guru. Imam Malik ramai guru dia, antaranya guru dia nama Imam Rabi'atul Ra'i. Imam Rabi'atul Ra'i, seorang ulama besar. Yang mana guru Imam Malik berkata lagu mana? La yanbaghi liman 'indahu syai'un minal ilmi ay yad'a nafsah. Maksudnya adalah tidak munasabah, tidak layak, tidak saigia, tidak sepatut bagi orang yang memiliki ilmu. Dia perkataan liman 'indahu syai'un minal ilm, orang yang memiliki sedikit daripada ilmu, dia tidak layak bahawa ia menghina akan dirinya sendiri. Ni kata siapa? Kata Imam Rabi'atul Ra'i, guru kepada Imam Malik. Ni ulama-ulama yang berada dalam generasi salaf, bukan ulama biasa, bukan ulama luar biasa. Ulama-ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i adalah ulama-ulama yang hidup kerana ilmu. Boleh faham tak maksud hidup kerana ilmu? Hidup kerana ilmu ni setiap saat, setiap waktu ilmu. Itu makna hidup dengan ilmu. Kita ada orang hidup kerana motor. Dia backing motor siang malam, pagi petang siang malam, daripada muda sampai ke tua. Ada orang hidup kerana kereta. Ada orang hidup kerana permainan, kerana sukan. Bola kau start daripada muda sampai ke tua. Sakit lutut pun bola lagi. Tak boleh main tengok pula. Tu orang hidup kerana bola. Ulama-ulama yang kita cerita saat ni adalah yang hidup kerana ilmu, bercakap ilmu, berfikir ilmu. Tak ada bab lain. Duduk dengan dia adalah ilmu. Sebab itulah dia telah mencapai kepada satu tahap yang cukup tinggi dalam ilmu. Antaranya adalah Imam Rabi'atul Ra'i, Imam Malik, Imam Syafi'i. Ni nama-nama tokoh besar saja ni. Dia kata mana? Ni nasihat dia. Dia kata tidak selayaknya bagi orang yang memiliki sedikit ilmu. Ilmu di sini adalah ilmu agama. Ilmu di sini adalah ilmu agama. Dia menghinakan dirinya. Tidak selayak dia menghinakan dirinya. Cuma maksud dia menghinakan dirinya, maksud dia apa? Maksud dia, ulama-ulama yang datang selepas daripada Imam Rabi'atul Ra'i cuba mencari penafsiran
bagi perkataan Imam Rabi'atul Ra'i ini. Katanya, kata Imam Nawawi, maksud perkataan ini ada dua, iaitu pertama, sesiapa yang ada baginya kebolehan dalam menuntut ilmu dan dia telah mendapat sebahagian daripadanya. Oh, dia ada ni, ada bakat. Oh, dia ni berkebolehan untuk menuntut ilmu. Sebab dia bukan semua orang yang mampu untuk menuntut ilmu. Allahu Akbar. Orang yang kata belajar ilmu agama untuk menjadi ulama ni mudah adalah orang yang tidak faham sebenarnya. Orang yang betul-betul tahu, dia akan faham bahawasanya untuk menjadi ulama-ulama besar ni adalah suatu benda yang cukup payah. Quran kena ingat, hadis kena ingat, lepas tu ilmu tata bahasa Arab kena ingat. Ilmu ni macam-macam ilmu yang perlu kita kena kuasai. Katanya, sesiapa yang ada baginya kebolehan dalam menuntut ilmu dan dia telah mendapat sebahagian daripadanya dan telah nampak dalam dirinya itu tanda kecemerlangannya, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan ilmu. Dia nampak dah, dia nampak ni, nampak ada benda cerah masa depan dia ni dalam bab ilmu agama ni, maka teruskan bersungguh dan sama sekali jangan ia bermalas-malas sehingga hilang ilmunya, dan dengan itu akan hilanglah segala makna di dalam dirinya. Maksud dia benda, kita dalam Al-Quranul Karim ada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat, Allah taala memuliakan, meninggikan orang yang beriman di kalangan kamu. Ada orang kafir hamba Allah, ada orang beriman. Mana orang yang mulia di sisi Allah adalah orang beriman. Patu walladzina utul ilma, dan orang yang dikurniakan ilmu pengetahuan. Orang beriman dan orang yang dalam masa yang sama diberi ilmu pengetahuan tentang agama kepada dia, Allah Ta'ala mengangkat dia darjat yang tinggi di sisi Allah. Dia mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah ketika dia menuntut ilmu dan ada harapan untuk menjadi alim. Baik, ada sedikit dah dia peroleh ilmu dan ada harapan untuk dia menjadi alim, maka jangan berhenti di situ. Sebab kalau berhenti di situ, seolah-olah dia menghinakan diri dia ketika pintu untuk mendapat kemuliaan di sisi Allah telah terbuka di hadapannya. Itu maksud daripada perkataan Imam Rabi'atul Ra'i. Yang pertama. Yang keduanya, ni maksud yang kedua daripada perkataan dia, sesiapa yang memiliki ilmu, maka hendaklah ia berusaha untuk menyebarkannya. Orang yang ada ilmu, dia mesti kena berusaha untuk menyebarkan. Tak kira lah lagu mana cara sekalipun. Kalau orang nak pergi mengajar di masjid, orang nak pergi mengajar surau, dia buka majlis ilmu di rumah dia. Di zaman kita banyak ruang-ruang yang boleh kita sebar ilmu melalui Facebook, melalui WhatsApp, Telegram, TikTok dan macam-macam lagi. Yang boleh kita masuk dalam perkara-perkara yang kita sebut saat itu untuk kita sebar ilmu. Tapi bimbang kau dah masuk-masuk tak jadi nak sebar ilmu, habis masa ke benda tu je. Duk tengok orang tu nangis, duk tengok orang ni nangis. Habis masa ke benda tu. Tu bimbang pula. Kita nak dakwah orang lah, kali orang dakwah kita. Sesiapa yang telah memiliki ilmu, maka hendaklah ia berusaha untuk menyebarkannya, dan hendaklah ia mencari keredaan Allah Ta'ala dalam penyebarannya tersebut. Orang yang ada ilmu, kemuliaan dia lagi, dia sebar ilmu. Orang yang sebar ilmu, kemuliaan lagi, dia mendapat keredaan Allah. Kalau dia sebar ilmu tapi tidak dapat keredaan Allah, sebenarnya dia telah menghina dirinya sendiri kerana kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang dia dapat. Na'udzubillah min dzalik. Katanya, dan hendaklah ia menyebarkan ilmu tersebut supaya ilmu itu dapat berpindah kepada orang lain. Maka dengan sebab itu murid-murid akan dapat mengambil manfaat daripada ilmunya, dan dia sendiri juga mendapat manfaat daripada ilmunya. Dan hendaklah ia berlemah lembut dalam menyebarkan ilmu itu terhadap murid-murid yang belajar daripadanya. Dia antara sifat yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada Rasulullah adalah sifat lemah lembut. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang cukup lembut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah keras. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia
Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Fabima rahmatin minallah, dengan sebab rahmat daripada Allah, linta lahum, mung dapat berlembut kepada mereka itu orang-orang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, kalau sekiranya mung saat itu kerah ngasa, lan faddu min hawlik, habis orang hak yang berada sekelilingmu pakat lari daripadamu. Jadi antara sifat yang perlu ada pada diri pendakwah adalah bersikap lembut agar orang nak dengar perkataan dia, orang tak takut untuk dekat dengan dia. Seterusnya katanya lagi, dan hendaklah ia pula memudahkan mereka untuk mencapainya supaya ia lebih bersungguh dalam menyampaikan nasihat melalui ilmu, kerana disebutkan dalam hadis ad-dinun nasihah. Artinya agama itu adalah nasihat. Maksudnya benda, dan hendaklah pula ia memudahkan mereka untuk mencapainya, untuk mencapai ilmu, supaya ia lebih bersungguh dalam menyampaikan nasihat melalui ilmu. Jadi kalau dia memudahkan orang lambat mari nak minta dia ngajar, dia terus membuka ruang untuk orang belajar, maka sebenarnya di situ ada benda hak yang bertepatan dengan syarak. Benda hak yang boleh dia buat antaranya adalah dia boleh menyampaikan nasihat melalui ilmu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Imam Nawawi, ad-dinun nasihah, artinya agama itu adalah nasihat. Nasihat ni adalah kita nak kebaikan untuk orang lain. Dan sebenarnya para ulama mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu telah berselisih pendapat pada hukum orang yang pertama. Jadi Imam Nawawi ketika membincangkan perkara ataupun perkataan guru kepada Imam Malik, Imam Rabi'atul Ra'i, dia pun sebut pula, sebenarnya para ulama mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu telah berselisih pendapat, berbeza pandangan pada hukum orang yang pertama. Jadi kalau orang tu dia ada orang yang mampu untuk menuntut ilmu, dapat dah sikit, pintu ilmu terbuka dah di hadapan dia, apakah menjadi fardu ain ke atasnya untuk menyempurnakan ilmunya dan haram meninggalkannya, ataukah kekal sebagai fardu kifayah seperti yang sedia ada? Kita menuntut ilmu ni dia ada terbagi kepada tiga. Ada hak yang fardu ain, ada hak yang fardu kifayah, dan ada hak yang sunat. Hak fardu ain kalau dalam bab akidah adalah sekadar untuk mensahkan iman kita, sekadar untuk mensahkan akidah kita berkait dengan ketuhanan, berkait dengan kenabian, dan berkait dengan perkara-perkara yang gaib yang disebut dan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau berkait dengan fiqh pula, kita kena belajar sekadar kita dapat mensahkan ibadat kita, sembahyang, puasa, zakat. Kalau kita nak nikah kahwin, kalau kita nak jual beli, bab jual beli, sewa menyewa, bab sewa menyewa. Baik, sekadar tu. Hak tu hak yang fardu ain. Kalau dalam bab tasawuf, sekadar untuk membersihkan hati daripada sifat madhmumah dan memasukkan ke dalam hati sifat-sifat mahmudah. Itu fardu ain. Lebih daripada itu sampai kepada tahap boleh bagi fatwa. Lebih daripada itu sehingga sampai kepada tahap boleh bagi fatwa kalau dalam bab fiqh. Lebih daripada itu sehingga sampai kepada tahap boleh menolak syubhah-syubhah yang didatangkan oleh musuh Islam kalau dalam bab akidah, maka itu adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Maksudnya dalam satu daerah kalau ada seorang cukup dah. Baik, okey, kita ada fardu ain dan kita ada fardu kifayah. Hak sunat, hak lebih daripada tahap fatwa. Jadi sampai tahap fatwa begini, lebih daripada tu, hak tu sunat je. Menuntut ilmu lebih daripada tahap tu. Baik. Jadi antara perkara yang dibincang oleh ulama mazhab Imam Syafi'i adalah seorang ni dia dapat berkebolehan dalam menuntut ilmu, berkebolehan, dan pintu untuk mendapat ilmu telah terdedah, telah terbuka besar di hadapannya. Adakah wajib kepada dia menyempurnakan menuntut ilmu agama ataupun kekal hukum asal menuntut ilmu hak lebih daripada fardu ain sebagai fardu kifayah? Di sini ulama berbeza pandangan. Kata Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala,
maka tidak haram ke atasnya kata dia lagu mana? Apakah menjadi fardu ain ke atasnya untuk menyempurnakan ilmunya dan haram meninggalkannya, ataukah kekal sebagai fardu kifayah seperti yang sedia ada? Maka tidak haram ke atasnya meninggalkannya apabila ada orang lain yang telah melaksanakannya. Kalau ada orang lain dah dalam kampung tu ataupun dalam daerah tu ada orang alim, ada orang boleh jadi mufti, maka tak wajib dah atas dia. Sekadar fardu kifayah lepas dah lah. Katanya Imam Nawawi kata, maka kebanyakan ulama mazhab Imam Syafi'i berpendapat seperti qaul yang kedua, pandangan yang kedua. Qaul ni pandangan yang kedua, iaitu kekal sebagai fardu kifayah juga, bukanlah fardu ain. Namun ada pandangan yang pertama, pandangan yang kedua mengatakan menjadi fardu ain kepada dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setengahnya ketiga, diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dan anak beliau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sayyidina Umar adalah seorang sahabat yang cukup masyhur. Antara sahabat yang cukup masyhur adalah Sayyidina Umar. Dan kami sarankan kepada penuntut ni, orang-orang yang suka duduk dalam majlis ilmu ni, cuba baca dan kaji sejarah Sayyidina Umar. Memang cukup luar biasa. Selepas daripada kita baca sirah Nabi SAW, baca juga sirah-sirah sahabat. Antara sirah sahabat yang memang cukup hebat adalah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar mempunyai beberapa orang anak. Antara anak dia adalah Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar adalah seorang ulama besar di kalangan sahabat. Ayah ulama besar. Abdullah bin Umar ulama besar. Dan hebat lagi, Abdullah bin Umar ada pula anak nama Salim, ulama besar. Ulama besar belaka. Jadi hadis ni diriwayat daripada Sayyidina Umar. Dan begitu juga daripada anak beliau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahawasanya Sayyidina Umar berkata, ni perkataan Sayyidina Umar, kata Sayyidina Umar, man raqqa wajhuhu raqqa ilmu. Artinya sesiapa yang tipis mukanya, maka tipis juga ilmunya. Orang yang tipis muka, tipis ilmu. Maksud dia tipis, muka tak tebal. Itu makna tipis, muka tak tebal, maka akan nipis juga ilmu je tak tebal ilmu. Orang yang tebal ilmu ni adalah orang yang tebal muka. Maksud dia orang tebal muka, dia tak malu untuk menuntut ilmu. Dia dua golongan, nanti kita akan bincang lepas daripada ni. Perkataan Imam Mujahid, dua golongan yang tidak mencapai ilmu sama sekali. Yang pertamanya adalah golongan yang ada sifat malu. Yang keduanya adalah golongan yang sombong. Golongan yang ada sifat malu, dulu dak juarah. Leni alhamdulillah kak tua ni mari suram masjid. Tapi oleh kerana hak mengajar saat itu ramai orang muda, dia orang tua. Jadi malu nak belajar dengan orang-orang muda, malu ataupun orang tua belajar mengajar, tapi hak ramai hak nadah-nadah tu budak-budak muda, orang-orang muda jauh sia, adik daripada dia. Malu nak duduk sekali. Maka orang ni tidak akan dapat capai ilmu sama sekali, kerana ada malu. Yang keduanya adalah orang yang bersikap sombong. Orang yang ada sifat sombong tidak akan dapat ilmu. Baik, artinya sesiapa yang tipis mukanya, maka tipis juga ilmunya. Dia kena tebal muka. Kita nak belajar, tahu kata orang ni pakar dalam bidang ni, pergi jumpa dengan dia, metok dengan dia. Kan nak jumpa dengan orang ni, kalau orang yang kenal kita, tak apalah. Orang tak kenal kita, jadi malu juga. Tambah-tambah orang yang alim-alim ni, orang yang dikenali ni, ramai anak-anak murid yang bersama dengan dia. Ramai anak murid kadang-kadang nak jumpa payah. Jadi kita buat muka tak malu jumpa khabar. Sungguh molek lah nak belajar. Baik, nak belajar. Maka kalau dia, tapi nak belajar tak cukup lagi. Nak belajar tak cukup lagi. Dia mesti kena bersungguh pula belajar. Dia kadang-kadang duk cerita tentang ulama ni belajar, ulama ni belajar, ulama ni belajar. Hebat. Tambah-tambah kalau baca kitab karangan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Ada kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, dikata kitab nama dia Al-Ulama'ul Uzzab, ulama-ulama yang tidak sempat berkahwin.
Antaranya Imam Nawawi, Syekh Ibn Taymiyah, Imam Al-Tabari, dak sempat berkahwin, dia cerita. Lepas tu di sana ada pula kitab yang dikarang oleh beliau, dia tulis Qimatuz Zaman 'indal Ulama, berharganya masa di sisi para alim ulama. Oh, baca kitab dia memang semangat lain. Baca kitab dia tentang cerita-cerita ulama dalam menuntut ilmu, memang semangat luar biasa. Baik, kalau mencontoh hamba tadi kan ada cerita sedikit tentang cara Ustaz Azhar menuntut ilmu kan dulu kan. Kalau bercerita banyak lagi, semangat lain rasa. Semangat lain kalau bercerita banyak lagi. Baik, jadi kita semangat untuk menuntut ilmu satu, tapi nak kekal di atas menuntut ilmu tu dalam tu satu hal yang lain pula. Satu hal yang lain pula. Allahu Akbar. Kadang-kadang semangat ada, jumpa dah dengan orang-orang tertentu yang boleh mengajar, mitok dah mengajar. Orang hak mitok pula celang-celuk. Tekoh mari, tekoh dak mari. Tu tak jadi, tu tak jadi. Dia orang hak yang betul-betul nak ilmu, dia kena abaikan benda hak yang lain, dia kena utamakan ilmu. Tembung di antara menuntut ilmu dengan benda lain. Benda lain kediam. Aku menuntut ilmu, hak ni hak yang aku perlu kena utamakan. Orang hak yang memuliakan ilmu, ilmu akan memuliakan dia. Orang hak yang tidak memuliakan ilmu, ilmu tidak akan memuliakan dia. Ini di antara perkataan para alim ulama. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu ingat masa duduk di pondok ke, kamu duduk di luar negara ke, masa kamu belajar di Syria ke, kamu belajar lepas tu balik kampung ke, kadang-kadang ada orang-orang muda, orang tengah semangat minta untuk kita belajar mengajar kita kita pun tengok semangat dia tu, apa kita cari waktu, padahal kita waktu Allahu Akbar padatlah kita jadual kita. Jadi kebersungguhan saat ni tu kita tengok, jadi minta kita buka boleh tak ada masalah. Tak ada masalah lagi kena 3 kali ambo dah. 3 kali boleh 3 kali, kali keempat lewat dah lah. Kali kelima minta maaf tak ada mari. Kali keenam ya orang lagi, kali ketujuh seorang tak ada. Baik, banyak gitu lah. Banyak gitu. Jarang sungguh orang hak yang nak istiqamah macam Ustaz Azhar. Memang cukup jarang. Hak yang betul-betul istiqamah. Sebab bukan tempoh masa yang sekejap, tempoh masa yang lama. Mari puahlah macam-macam. Mereka bila sampai kepada tahap mani. Tahap mani menuntut ilmu ada apa? Sampai tahap mani. Nak sampai tahap mani tu masa rebang dulu. Nak sampai tahap mani pahit lepang dulu. Nak lepas daripada pahit lepang tu dah. Nak pecah tembok-tembok, benteng-benteng saat ni tu lambat. Hamba sampai kepada tahap penuh hamba buat lagu mana? Masa duduk Syria. Masa duduk Syria ada sebahagian daripada sahabat minta baca kitab ni. Ustaz minta baca kitab usul fiqh, baca kitab usul fiqh. Ustaz minta baca kitab hadis, hamba baca kitab hadis. Minta baca kitab fiqh, baca kitab fiqh. Macam-macam kitab hamba baca. Mantik ke, macam-macam kitab hamba baca. Tapi tak ada lama. Tak ada lama, duduk sekejap berhenti. Lepas tu nak minta ulang. Kata tak ada main gini hamba pun lagu mana cara hamba nak buat hamba cara nak buat, nak suruh orang yang semangat saat ni tu, bukan sepakat semangat saja, bahkan semangat itu diterjemahkan dalam perbuatan dia. Dan memang betul, sampai ke sampai ke akhir, daripada awal sampai ke akhir. Nak buat mana ni? Kata nak buat mana ni cara dia. Sebab sayang cerdik-cerdik saja nak buat mana. Hamba pun tukar cara. Demo kalau nak minta hamba baca kitab boleh, tapi dengan syarat. Syarat dia, demo bukan bagi rumah hamba pergi rumah demo. Buat lagu tu. Hamba pergi rumah demo, hamba cari demo. Buat gitu. Antara hamba ditanya antara salah seorang yang pernah belajar dengan hamba, antaranya adalah Ustaz Hanafi, tu imam masjid Kristen tinggi-tinggi dia duduk di kawasan dekat ni je lah. Lepas tu antaranya lagi adalah Ustaz Arifin, dia jadi guru di Uzila. Hamba pergi rumah tu. Dia memang dia bersungguh. Dua orang tu memang bersungguh lah. Cuma ramai lagi. Hamba sebab orang lain kejap hamba nak orang ke mana, hamba pergi rumah. Jadi hamba pergi rumah, kok mana-mana boleh lagi dah. Dah lagi dah. Dah siapa? Dah siapa dah? Dah sebetul siapa? Dan habis beberapa uti kitab. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Katanya lagi, maksud perkataan ialah siapa yang malu dalam mencari ilmu maka sedikitlah ilmunya. Dan disebut dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullahu taala perkataan Imam Mujahid rahimahullahu taala, la yata'allamul ilma mustahin wa la mutakabbir. Ilmu tidak dapat dicapai oleh orang yang malu dan orang yang takabur. Orang yang malu, orang yang takabur, orang yang sombong, sama sekali dia tidak akan dapat ilmu. Dia tidak boleh ada sifat malu, dia tidak boleh ada sifat sombong, dia mesti kena merendahkan diri. Ni kita cakap bab ilmu. Orang yang merendahkan diri di hadapan guru, menghinakan diri di hadapan guru kerana ilmu itu akan memuliakan dia suatu hari nanti. Ilmu itu akan memuliakan suatu hari nanti. Ilmu itu akan mengangkat dia suatu hari nanti. Katanya lagi, dan diriwayatkan pula dalam kitab Sahih Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kata Aisyah, sebaik-baik perempuan ialah perempuan Ansar. Mereka tidak dihalang oleh sifat malu daripada memperdalami ilmu-ilmu agama. Kata Aisyah memuji perempuan sahabiat daripada puak Ansar. Sebaik-baik perempuan adalah puak Ansar. Sebab dia perasaan malu yang ada di dalam jiwa perempuan sedikit pun tidak menghalang untuk dia mendalami ilmu. Sebagai contoh, ada seorang sahabiat dari kalangan puak Ansar yang dikenali sebagai Ummu Sulaim. Dia mari jumpa dengan Rasulullah, nak tanya. Dah benda ni perlu kita tanya. Tak tanya, tak tahu hukum. Mari jumpa dengan Rasulullah. Dia pun khabar kepada Rasulullah. Soalan dia ni benda yang orang malulah nak cakap. Soalan dia ni. Soalan cakap soalan dalam kain. Malu nak cakap. Dia khabar kepada Rasulullah. Inna Allah la yastahi minal haq. Rasulullah, Allah Ta'ala tak malu daripada benda yang benar. Kalau benda yang benar, Allah Ta'ala tidak memerintahkan supaya kita malu. Kalau malu kau nak cakap benda yang benar. Lepas tu dia kata, fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat. Adakah wajib pada perempuan kena mandi wajib kalau sekiranya dia bermimpi jimuk? Memang malu soalan ni. Sebab jangan orang perempuan bermimpi jimuk. Hak kuat orang lelaki. Hak lelaki orang kuat sungguh. Kau dah ingat dah masa zaman muda-muda dulu. Tua-tua tak apa nak mimpi mana. Dah agak dah. Ni masa-masa zaman muda-muda dulu lah. Kerek mimpi. Tambah-tambah masa umur belas-belasan, akhir belasan, awal 20-an. Masa tengah gelegak lagi yo. Ke tak biasa? Biasa kau baik orang puan jarang. Tapi dia tanya tentang orang puan. Siapa ke isteri Rasulullah yang ada dalam majlis tersebut? Ummu Salamah tutup muka malu. Tutup muka malu. Orang puan tanya gitu. Baik. Siapa ke Ummu Salamah dalam riwayat yang lain menyebut, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya. Ummu Salamah kata, orang puan mimpi kau ke Rasulullah? Rasul kata, apa doa? Kau nak mimpi? Mimpi orang puan pun ada. Tu biar air mani dia juga. Sebab tu dah anak tu kadang-kadang menyerupai imak, kadang-kadang menyerupai ayah. Baik. Kata Nabi SAW, na'am. Ya, orang puan kalau sekiranya dia bermimpi, bersetubuh, wajib dia mandi. Tapi dengan syarat, idza ra'atil ma'. Kalau dia tengok ada basah. Lepas daripada mimpi tengok basah jadi wajib dia mandi. Tapi kalau dah nampak basah tak ada benda, walaupun mimpi bersetubuh, tidak wajib mandi. Sama dengan orang lelaki. Orang lelaki kalau dia bermimpi bersetubuh, masa dalam mimpi saat itu rasa keluar air mani, tapi masa bangun tak ada air mani. Memang tak keluar air mani, maka tak wajib mandi. Bukan mimpi bersetubuh tu wajib mandi belaka. Mimpi bersetubuh lain daripada bersetubuh. Baik. Seterusnya, keempat, telah diriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari bahawa Sayyidina Umar pernah berkata, ini Sayyidina Umar kata ni, tafaqqahu qabla an tasudu. Artinya hendaklah kamu memperdalami ilmu sebelum kamu menjadi pemimpin. Sebelum daripada menjadi pemimpin, mungkin kena belajar dulu. Sebab kalau jadi pemimpin, tak belajar dah. Sebab dia ada sifat sombong.
Payah dah nak duduk dalam majlis ilmu. Dah sama dah. Tapi ada, bukan tak ada, tapi kebanyakan begitu. Kebanyakan begitu. Apabila jadi pemimpin, jadi ketua, orang duduk dengar kita belaka semua. Jadi nak pergi dengar orang ni, payah sikit. Bukan payah sikit, payah banyak. Payah banyak. Sebab itulah kata Sayyidina Umar. Baik. Ni hadis ni dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Asar ni dikeluarkan oleh Sayyidina Imam Bukhari dalam kitab Sahih beliau daripada Sayyidina Umar. Hendaklah kamu memperdalami ilmu sebelum daripada kamu menjadi pemimpin. Dan menjadi pemimpin, dia bukan pemimpin negara, bukan setakat pemimpin negara, sama juga pemimpin keluarga. Dan jadi pemimpin keluarga kok jadi ibu ayah, jadi ayah, jadi banyak tanggungjawab yang berada di bawah dia. Kena pikul belaka dah lah. Dah. Maksudnya hendaklah kamu bersungguh-sungguh dalam mendalami ilmu dan menguasainya ketika kamu masih muda lagi. Dan ketika kamu belum sibuk dengan urusan kepimpinan. Dan sebelum umur kamu mencapai dewasa. Apabila kamu sudah dewasa dan kamu telah menjadi pemimpin yang diikuti, maka ketika itu kamu sudah tidak dapat belajar lagi. Kerana kamu menjadi terlalu sibuk dengan bermacam-macam urusan. Dan kamu berasa angkuh dengan sebab sudah tua dan sudah jadi pemimpin. Dan jadi pemimpin ni kadang-kadang ujian. Pemimpin kadang-kadang ujian. Ujian mana? Masa jadi pemimpin itu, pergi situ orang tunduk, pergi sini orang tunduk, pergi situ orang sanjung. Apabila tak ada jawatan, tak ada orang sanjung, senyum pun dok. Mula nak jadi semula. Kadang-kadang ujian kan. Baik. Hamba pernah hari itu satu, ni cerita lama dah, cerita belah-belah tahun lepas dah, lebih kurang lah. Dah ingat lebih tepat dah. Hari itu hamba dijemput untuk menjadi imam tarawih di satu masjid di sekitar daerah, adalah kawasan daerah Marang lah, kita sebut lah. Bukan daerah Marang, daerah Hulu dah situ. Baik. Jadi lepas daripada sembahyang tarawih tu, kita nak buat ramai-ramai dengan IJK pun sekali pengurusi. Dan pengurusi ni, pengurusi masjid, orang-orang yang daripada peceng-peceng besar, daripada jabatan kerajaan. Baik. Tengah-tengah nak buat, tiba-tiba dia kata, budak ni anak buah aku ni dulu ni. Anak buah aku dulu budak buah aku ni, dia buah besar dulu. Dia buah besar. Allah, dia kata, kat aku pecah tegur budak, senyum budak. Dulu kalau aku minum belanja, akak jauh dia kat tangan. Jadi tak ada dah. Sekejap je, masa ada jawatan je. Orang layang, lepas tak ada lah. Orang nak layang dah lah. Sebab kadang-kadang itu adalah ujian lah. Ujian yang besar Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada orang yang menjadi pemimpin kepada masyarakat. Baik. Jadi apabila jadi pemimpin itu ada rasa angkuh, rasa sombong. Dah orang akak semua orang. Pergi situ orang sanjung, pergi sini orang sanjung. Baik. Jadi payahlah nak duduk dalam majlis-majlis ilmu. Tu pun kalau nak duduk dalam majlis ilmu pun tak boleh duduk bawah ni. Kalau boleh nak duduk lebih tinggi daripada duduk guru lagi. Jadi payah. Jadi payah. Perkataan sebab ilmu agama ini tidak sama dengan ilmu yang berkait dengan masalah dunia, tidak sama. Ilmu agama ni perlu kena ada adab. Kalau tidak ada adab, maka tidak ada keberkatan ilmu yang dapat. Apabila tidak ada keberkatan, maka tidak ada kekuatan untuk beramal dengan ilmu yang kita dapat. Perkataan Sayyidina Umar ini hampir sama maksudnya dengan perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i katakan, tafaqqah qabla an tar'as, fa idza ra'asta fala sabila ila at-tafaqquh. Bersungguhlah kamu mengaji, menuntut ilmu sebelum kamu jadi ketua. Kerana apabila kamu telah jadi ketua, maka ketika itu sudah tertutup jalan untuk mengaji. Tak ada dah jalan untuk belajar, tak ada dah, tertutup dah. Sebab orang yang menuntut ilmu ni, penuntut ilmu dia mesti kena ada sifat tawaduk, sifat rendah diri, sifat tunduk. Jadi belajar dengan tok guru, ada tok guru marah pun tak dia kata benda dah, tok guru marah nak buat mana? Di marah tu ada benda yang kita buat salah. Jadi kena tunduk sungguh. Baik. Tapi dang jadi ketua, payahlah nak tunduk benda-benda lagu ni. Jadi payahlah nak dapat ilmu. Baik. Kelima, telah meriwayatkan oleh Imam Al-Hafidh Abu Al-Baqa rahimahullahu ta'ala daripada Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi adalah seorang ulama besar. Ulama tasawuf dan ulama syariat cukup besar dia ni. Beliau berkata, aku mendengar Imam
As-Sari As-Saqati berkata, aku tidak suka mati. Kata Imam Junaid, aku dengar Imam As-Sari, juga ulama besar, ulama tasawuf yang besar, aku tidak suka mati di tempat yang aku dikenali, kerana aku bimbang tanah tidak mahu menerima jasa aku. Benda maksud dia, dia orang yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang sentiasa menjaga hati dia. Dia akan memandang diri dia penuh dengan kekurangan. Orang ulama ahli tasawuf ni, dia belajar sifat-sifat madhmumah, dia belajar sifat mahmudah untuk memperbaiki diri dia. Dia tak sama dengan orang ngajar kitab tasawuf. Setengah-setengah orang ngajar kitab tasawuf di akhir zaman ni. Setengah orang ngajar kitab tasawuf, buka kitab Minhajul Abidin, buka kitab Hikam, buka kitab-kitab tasawuf tertentu, bukan nak baiki dia, nak baiki orang. Tu dah kena. Jadi masalah kitab tasawuf, tujuan asalnya adalah untuk baiki diri sendiri, bukan nak baiki orang. Kalau dia paling baik, orang nak pakai belaka, tu bukan tasawuf tu. Tu dah kena tu. Baik, tasawuf ni adalah dia cuba untuk mencari kelemahan diri dia, untuk diperbaiki diri dia, bukan nak baiki orang lain. Baik. Jadi Imam As-Sari, seorang ulama besar dalam bidang tasawuf, dia kata pada, aku tidak suka mati di tempat yang aku dikenali, kerana aku bimbang tanah tidak mahu menerima jasa aku. Maksud dia benda, dia orang yang ada wirid dia, orang yang ada wirid, orang yang ada wirid, ada amalan dia. Mungkin lepas daripada semayang dia baca zikir-zikir tertentu, mungkin dia wirid dengan istiqamah dalam baca Quran, ada wirid-wirid dia, ada mungkin setiap hari dia baca, dia istighfar sebanyak 1000 kali, selawat sebanyak 1000 kali, la ilaha illallah sebanyak 1000 kali, dia istiqamah. Ada wirid-wirid dia yang dia ambil daripada guru-guru, ataupun dia amal daripada amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah, sebagaimana yang disebut dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Dia apabila orang tu ada wirid, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi waridat, benda yang datang dalam hati dia. Allah Subhanahu Wa Taala bagi ahwal kepada benda yang datang dalam hati dia. Kadang-kadang mari perasaan tak ada guna dunia. Kadang-kadang mari perasaan, mari Allah Subhanahu Wa Taala caput dalam hati. Mari perasaan zuhud dalam hati. Mari perasaan kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari perasaan benda cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dipanggil al-ahwal, waridat yang mari dalam hati. Orang-orang yang duduk sentiasa berzikir ni, dia bermuamalah, hati dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari perasaan tu, mari perasaan ni, mari perasaan ni kepada Allah. Kadang-kadang mari perasaan rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mari perasaan cinta kepada Allah, mari perasaan takut setakut-takutnya, mari perasaan kasih sekasih-kasihnya. Itu dipanggil benda waridat yang datang dalam hati orang yang banyak berzikir. Imam Sari ketika masa ni, kita dua, kita kena faham kita dua. Yang pertamanya, kita kena ada sifat khauf. Yang keduanya, kita kena ada sifat raja. Ketika kita sihat, kita gagah tinggikan sifat khauf berbanding dengan sifat raja, mesti kena ada takut. Sebab kalau kita tidak ada sifat khauf, ada sifat raja, maka kita berani untuk melakukan maksiat. Kita berani untuk melakukan maksiat. Tak apa, Allah Ta'ala sayang kepada kita, Allah Ta'ala kasih. Biar buat maksiat pun sebab Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala kasih. Betul-betul. Itu tidak dinafikan. Memang kita kena ada rajak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pintu maghfirah Allah Ta'ala terbuka luar untuk kita. Tapi kalaulah hanya memandang kepada sifat rajak saja, sedangkan ketika kita nafsu kita kuat, apa semua sekali kita kuat, tanpa kita melihat kepada sifat khauf, tanpa memandang kepada sifat khauf, maka kita akan berani untuk melakukan maksiat. Baik, untuk kita nak jaga diri kita tak mau melakukan maksiat adalah kita kena banyakkan sifat khauf, kena tinggikan sifat khauf. Jadi kadang-kadang dia sifat khauf dengan rajak ni ada seperti dua sayap burung, yang mana kita terbang dengan dua sifat tersebut. Setiap hamba mesti kena ada sifat khauf, sifat rajak. Kalau tidak ada sifat khauf, dia berani meninggalkan benda yang diwajibkan, berani melakukan maksiat. Kalau tidak ada sifat khauf, orang yang ada takut kepada Allah, orang ni yang tidak berani untuk melakukan maksiat. Tapi dalam masa yang sama, banyak mana dosa sekalipun mesti kena ada sifat rajak. Tapi jangan kita melihat kita ketika tengah nafsu kuat, tengah suka kuat, buat maksiat,
Pandang sifat raja dah apa, aku buat maksiat, Allah Ta'ala sayang, Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Pengampun, Allah Ta'ala tu kau sudah buat maksiat. Ketika tu tak boleh, kita kena beratkan sifat khauf. Tapi oleh kerana banyak sangat dosa kita ni, Allah tidak terima ke tak, ketika tu berat sifat raja. Kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima dosa kita, taubat kita, walaupun banyak mana dosa yang kita lakukan. Jadi ada khauf, ada sifat raja. Ketika dia cakap ni, Imam Sari ni dia mari ahwal khauf. Itu kita kena faham situasi dia. Dia mari ahwal khauf, mari perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia kata, Allah, dia orang yang betul-betul kenal Allah, dia akan rasa diri dia terlalu hina, tak ada benda diri dia. Dia orang yang rasa diri dia hebat apa sekali ni, orang yang tak kenal diri sebenarnya. Dia tak kenal Tuhan. Orang yang betul-betul kenal Tuhan, dia kenal diri dia, Allah penuh dengan kekurangan aku ni, penuh dengan kecuaian aku ni, tak ada benda aku ni. Allah, orang sanjung aku, malu aku. Baik, mari perasaan tu dalam hati dia. Akhirnya, ya Allah, malunya aku. Aku nak aku mati tak ada pada tempat orang tidak kenal aku, sebab aku bimbang masa aku mati bumi tak terima aku. Sampai tahap tu, mari perasaan takut dalam hati dia. Itu dibagi mana? Mari ahwal dalam diri dia. Tidak sama orang. Ada orang mari ahwal tu, mari ahwal ni. Ini bagi orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sesungguhnya, katanya lagi, dan Imam As-Sari As-Saqati dia kata logan ni, sesungguhnya aku melihat hidungku 2 kali sehari, kerana aku takut mukaku sudah bertukar menjadi hitam legam. Sampai tahap tu. Sebab dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut sifat-sifat orang yang baik. Orang yang ada di akhirat, kalau ada orang hitam muka dia, ada orang yang muka dia bercahaya di akhirat. Kadang-kadang hidup fikir benda tu di akhirat, dia fikir tentang akhirat. Mari perasaan takut dalam hati, mari ahwal dalam hati, perasaan takut, ke muka aku hitam dah. Dia takut. Mari perasaan takut. Tengok semua muka takut jadi hitam. Baik. Ini betul-betul orang yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sentiasa berada dalam takut. Tapi dalam masa yang sama, dia selang-seli dengan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu, ke-6. Jadi kita mengharapkan apa yang kita bincang ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Kita buka soalan sekejap, lebih kurang dalam 5 minit. Kalau ada lah, kalau tak ada kita berhenti dulu. Tak salah. Kita semayang tangan gerak 2 sekaligus. Kira ke kira 2. Baik. Di dalam semayang ada tempat yang dituntut kita gerak tangan. Antara tempat yang kita dituntut kita gerak tangan, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Kita nak bangun daripada sujud, naik kepada qiyam, gerak tangan. Lepas tu nak turun kepada sujud, gerak tangan, sebab nak tahan. Itu tempat dituntut gerak tangan. Namun dalam sembahyang ada tempat yang tidak dituntut kita gerak tangan. Tekah duduk qiyam, tidak dituntut gerak tangan. Garu situ, garu sini. Garu situ, garu sini. Korek tai hidung lah, macam-macam. Tu tidak dituntut. Melakukan perbuatan dalam sembahyang, perkara yang tidak dituntut, dan dia bukan daripada jenis perbuatan sembahyang. Dia jenis perbuatan sembahyang, contoh rakaat, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, qiyam, tu perbuatan sembahyang. Dia melakukan perbuatan dalam sembahyang. Benda ni bukan daripada jenis sembahyang dan benda ni tidak dituntut. Maka melakukan perbuatan tersebut, ia membatalkan sembahyang jika dilakukan dengan anggota besar 3 kali berturut-turut. Boleh faham Ini sebagai mukaddimah untuk sebelum daripada kita jawab soalan ni. Baik. Kalau anggota kecil tak ada masalah. Anggota kecil kata ulama, jari jemari anggota kecil. Tangan ni, 2 tangan ni adakah dikira 1 anggota ataupun 2 anggota? Jawapannya dikira 2 anggota. Jadi kalau gerak 2 ni, baik, maka dikirakan 2 kali pergerakan. Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala a'la wa a'lam.
boleh tak kita nak larang orang lain daripada jadi makmum kepada kita? Siap tak nota tepi. Siap tulis sebelum bayar tu, tulis tak dalam headset. Lepas tu tak tepi. Jadi jangan orang ikut kita. Boleh ke tak? Baik. Dia sebenarnya kadang-kadang boleh. Kadang-kadang tak comel pun kita larang. Boleh ketika mana? Ketika memang kita ni tak layak jadi tu imam. Kita ummi. Dia di sana ada qari, ada ummi. Ummi ni adalah orang yang tidak betul baca Al-Fatihah. Dia tidak layak untuk jadi imam. Maka tak apalah kalau gitu. Baik. Kalau saja-saja, maka hak tu tak patut dah. Tak patut. Sebab dia bukan tugasan kita untuk melarang orang daripada mengikut kita. Wallahu a'lam. Baik. Maksud dia Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Di sana ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala turun pada setiap malam kepada langit dunia. Maksud dia, masalah turun kepada langit dunia dalam bahasa Arab nuzul, ulama terbahagi kepada dua pandangan. Setelah daripada mereka sepakat mensucikan Allah Subhanahu wa taala daripada sama dengan makhluk. Okey, sepakat membersihkan dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala daripada sama dengan makhluk. Baik. Jadi turun bukan turun sebagaimana turunnya makhluk. Okey, itu sepakat. Sepakat mensucikan Allah Subhanahu wa taala daripada sama dengan makhluk. Cuma ulama berbeza pandangan. Sebahagian ulama mengatakan turun yang layak dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa kita mengkaifiatkan turun Allah Subhanahu wa taala dan tanpa kita menyamakan turun Allah Subhanahu wa taala dengan turun makhluk. Okey, itu dipanggil dia, itu pegangan sebahagian besar daripada kalangan ulama salaf. Itu dipanggil dia tafwid, menyerahkan maksud tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sana sebahagian daripada ulama Ahlus Sunnah, daripada ulama khalaf, mereka mentakwilkan. Maksudnya mentakwilkan, menafsirkan perkara tersebut dengan penafsiran yang sesuai dengan penggunaan bahasa Arab. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah tidak bersama ataupun bertepatan dengan ayat muhkamat yang lain. Ayat muhkamat yang lain ini perbincangan yang panjang. Baik. Jadi ala kulli hal, hak yang apa yang disebut oleh ulama, hak yang lebih selamat adalah kita tidak mentakwilkan hak tu hak yang lebih selamat. Hak yang lebih selamat adalah turun yang layak dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa menyamakan dengan turun yang baharu. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Habis dah. Jadi untuk malam ni baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Ud'uni astajib lakum." Hendaklah berdoa kepada aku, nescaya aku perkenan kepada kamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala suruh kita berdoa kepada dia tanpa membataskan waktu. Maksudnya dituntut kita berdoa setiap masa. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya, ada orang ketika dia melakukan sesuatu perbuatan, maka dia ikat benda yang dia buat dengan akhirat. Apabila dia ikat dengan akhirat, maka dia teringat benda yang akan berlaku di negeri akhirat. Maka benda yang tak baik, dia minta berlindung kepada Allah. Benda yang baik, dia minta Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Contoh, masa dia basuh muka masa ambil wudu, dia pun teringat di akhirat nanti ada orang yang muka cerah, ahli syurga. Ada orang yang muka gelap hitam, ahli neraka. Maka masa dia basuh muka, dia ingat kepada akhirat, benda yang berkait dengan muka, dia pun berdoa, "Ya Allah, cerahkanlah muka aku. Pada hari cerah muka kekasih-kekasihmu. Dan janganlah menggelapkan muka aku pada hari gelap muka musuh-musuhmu." Okey, hal tu tidak menjadi masalah. Tetapi sekadar tu tidak menjadi masalah. Tetapi jangan sekali-kali dia beriktikad
doa tersebut dituntut secara khusus. Maksudnya Rasulullah tuntut secara khusus melakukan doa seperti itu. Dan harta tidak boleh lah. Jadi hanya sekadar untuk berdoa, harta tidak menjadi masalah. Harta tidak menjadi masalah. Kita bawa kereta, tiba-tiba tengok ada kemalangan, baik, kita terus berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkanlah aku, keluarga aku daripada kemalangan tersebut. Itu tidak menjadi masalah. Kita lalu tengok, bawa kereta tengok kucing kena langgar, kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kita bawa kereta tengok kita pun sampai depan, lepas tu kita tengok kucing, kita keseluk, kucing pun dapat selamat, lepas tu kita bagi, ya Allah, sebagaimana mu selamatkan kucing daripada melintas jalan ini, maka selamatkanlah aku ketika aku melintasi titik yang sirat. Itu tidak menjadi masalah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.